Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2024 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan SPM tahun 2023. Kita lihat soalan kita yang pertama. Dari satu menunjukkan plot batang dan daun bagi masa yang diambil oleh sekumpulan murid di dalam satu soal selidik. Soalan A, nyatakan bilangan murid yang terlibat dalam soal selidik itu. Jadi di sini kita akan kira jumlah bilangan murid yang terlibat berdasarkan kepada batang dan daun ini. Kalau kita lihat pada kekunci 15 ini bermaksud 15 minit. Jadi seorang murid itu mengambil masa selama 15 minit. Jadi kat sini kita ada 15 minit dan 18 minit. Jadi kat sini ada 2 orang. Kemudian untuk 20 minit dia kosong, tak ada orang. Kemudian untuk 30 minit ada 32, 35 dan 37. Kat sini ada 3. Kemudian untuk 4, 44, 45, 66, 46, 46 dan juga 47. Kat sini kita ada 5 orang. Kemudian untuk 50 minit ke atas kita ada 2 orang. Jadi kita tambah semua ni. Jadi kat sini kita akan dapat jawapannya adalah 12 orang. Seterusnya soalan B. Tentukan mod bagi taburan data itu. Jadi mod itu adalah kekerapan yang paling banyak. Jadi kalau kita lihat kat sini, yang paling banyak adalah 46 sebab dia ada 2. Jadi mod kita di sini adalah 46. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Tulis satu inference berdasarkan taburan masa tersebut. Okay, kata kunci di sini adalah inference. Inference adalah apa yang kita dapat lihat daripada data kita, pemerhatian yang kita buat daripada data kita. Dan jawapannya boleh jadi pelbagai. Jadi di sini salah satu inference-nya adalah masa paling lama yang diambil untuk menjawab soalan adalah 54 minit di sini. Ataupun kita boleh nyatakan masa yang paling singkat adalah 15 minit. Jadi mana-mana jawapan yang logik di sini. Jadi di sini saya akan tulis inference-nya adalah masa paling lama diambil untuk menjawab soalan ialah 54. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Soalan B 1 markah juga. Dan soalan C 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah keseluruhan untuk soalan 1. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2 A. Pada ruang jawapan, lengkapkan jadual 1 bagi persamaan Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3 untuk x di antara negatif 3 sehingga 3. Jadi di sini kita akan isi ruangan pada jadual 1 kita. Untuk mendapatkan nilai Y, kita akan gunakan fungsi Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3. Kita boleh terus menggunakan kalkulator. Okey, caranya kita akan masukkan fungsi 2x kuasa 2 tolak 3. Kita tekan 2, tekan x kuasa 2 tolak 3. Kemudian untuk nak dapatkan jawapan, kita akan tekan calculate di sini. Kemudian kita akan masukkan nilai x kita yang pertama iaitu negatif 2.5. Kita tekan sama dengan. Kemudian tekan sekali lagi sama dengan. Kita akan dapat 19/2 tertukar kepada nombor perpuluhan, kita akan dapat 9.5. Kemudian untuk nilai yang seterusnya, kita tekan lagi calculate. Kita masukkan nilai x kita yang seterusnya, negatif 1.5. Kemudian kita tekan sama dengan, kemudian sekali lagi sama dengan, kita dapat 3/2. Kita tukar kepada nombor perpuluhan, kita akan dapat 1.5. Kemudian seterusnya tekan lagi calculate. Kita ambil nilai x kita yang seterusnya 1, kita tekan sama dengan, kemudian tekan lagi sama dengan, kita dapat negatif 1. Kemudian kita ulang lagi, kita tekan calculate, kita tekan nombor 2, kita tekan sama dengan 2 kali. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 5. Seterusnya soalan nombor 2B. Lukis graf Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3 untuk x di antara negatif 3 sehingga 3. Jadi di sini diberi kepada kita paksi x dan paksi y. Apa yang perlu kita buat? Kita plot saja. Okay, plot yang pertama negatif 3, 15 dah ada kat sini.
Kemudian kita akan plot negatif 2,5, 9,5. Seterusnya negatif 1,5, 1,5. Dan yang terakhir 3 dan 15 telah pun diberi kepada kita. Kemudian kita akan sambungkan titik-titik ini. Okay, ini jawapan kita untuk soalan 2B. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mendapatkan kesemua nilai Y dengan betul, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita plot semua titik-titik ini dengan betul. Kemudian kita gariskan ke titik ini dengan satu garis lengkung, kita akan dapat 3 markah di sini. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Rajah 2 menunjukkan garis lurus PQ dan titik T pada satu satah kartes. Cari persamaan garis lurus yang selari dengan PQ dan melalui titik T. Okay, garis ini adalah garis yang selari dengan PQ. PQ di sini. Kemudian garis tersebut dia lalu titik T. Jadi kita boleh lukis garisnya akan berada seperti ini. Dia selari. Jadi apabila satu garis itu selari, nilai M-nya adalah sama. Kecurunannya adalah sama. Jadi untuk mendapatkan kecurunan garis yang melalui titik T itu, kita boleh menggunakan kecurunan garis PQ. Kita boleh menggunakan rumus kecurunan iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi kita lihat di sini, kita ada titik Q iaitu 3, 4. Kat sini adalah X2 dan Y2. Kemudian untuk X1, Y1 kita ambil di sini. Di mana koordinat di sini adalah 0, 2. Sini X1, Y1. Jadi kita akan ambil 4 tolak dengan 2 per dengan 3 tolak dengan 0. Dan kita akan dapat nilai M di sini adalah 2/3. Seterusnya kita akan dapatkan pula nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, kita akan menggunakan persamaan arm garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita akan gantikan nilai Y, nilai M dan nilai X. Y dengan X kita akan ambil pada titik T ni. Di mana X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah negatif 1. Kemudian untuk M, kita akan ambil 2/3 tadi. Kita terus ganti, iaitu negatif 1 sama dengan 2/3 darab dengan X kita 1 tambah C. Kemudian kita terus guna kalkulator dan kita akan dapat C sama dengan negatif 5/3. Maka jawapan akhir kita akan tulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Itu Y sama dengan M kita 2/3 X. Kemudian tambah C. C kita adalah negatif 5/3. Kemudian kita tengok pula dari segi pemberian markah. Kita mendapatkan nilai kecurunan M 1 markah. Kita dapat nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. A. Rajah 3 menunjukkan suatu hujah deduktif yang separa lengkap. Lengkapkan hujah itu dengan menulis kesimpulan yang sesuai. Kita lihat premis pertama. Semua bahan berasid mempunyai nilai pH kurang daripada 7. Premis 2. Coklat apple ialah sejenis bahan berasid. Jadi kita kena tulis kesimpulan. Sebelum itu, kita kena kenal pasti dulu hujah ini bentuk 1, 2 ataupun 3. Kita lihat pada premis pertama, dia menggunakan perkataan semua di sini. Jadi bila perkataan semua, itu bermaksud hujah ini merupakan hujah bentuk 1. Jadi untuk premis 1, hujah bentuk 1, semua A adalah B. Di mana A-nya adalah bahan berasid. Kemudian B-nya adalah pH kurang daripada 7. Kemudian untuk premis 2, coklat apple sejenis bahan berasid. Jadi C adalah A. Jawapan kita adalah coklat apple mempunyai nilai pH kurang daripada 7.
Seterusnya terlihat soalan B. Cik Jamal sedang menabung untuk pergi bercuti bersama rakan-rakannya. Ada dua menunjukkan jumlah wang dalam akaun simpanannya pada akhir setiap bulan. 1 Roman. Secara induksi, tulis satu kesimpulan bagi jumlah wang dalam akaun simpanannya RMY pada akhir bulan X. Jadi kita akan buat kesimpulan secara induksi. Bermaksud kita akan mencipta satu rumus untuk menentukan berapakah jumlah wang simpanan dalam akaunnya. Jadi kita akan lihat pattern untuk jumlah simpanan. Kita lihat bulan Januari kepada bulan Februari, Mac, April dan juga Mei. Kita lihat daripada Januari ke Februari, pertambahan adalah sebanyak RM315. Kita ambil 915, kita tolak 600. Kemudian kita lihat pula Februari ke Mac, kita ambil 1230, tolak 915, juga pertambahan 315. Jadi di sini kita boleh dapati peningkatan RM315 setiap bulan. Jadi 315 itu merupakan suatu nilai malar. Jadi untuk mendapatkan berapakah jumlah bulanannya tiap-tiap bulan, kita akan mencipta satu rumus. Jadi di sini jumlah simpanannya adalah Y. Y sama dengan, kita akan ambil untuk bulan Januari adalah 600. Permulaannya adalah 600. Dia tak bermula dengan sifar. Jadi kita ambil 600, kita tambah dengan pemalar di sini 315. Kemudian kita akan ambil X tolak 1, di mana X itu merupakan bulan, iaitu bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai dan seterusnya. Kemudian kita boleh uji rumus yang kita buat. Kita akan ganti nilai X itu dengan bulan. Contoh di sini kalau kita ambil bulan Januari. Bulan Januari adalah bulan 1. Jadi bila 1 tolak 1 di sini didarabkan dengan 315, dia akan jadi sifar. Kemudian Y sama dengan 600. Jadi bulan Januari dia ada simpanan RM600. Kemudian untuk bulan Februari kita uji lagi. Kita gantikan X tu dengan 2. Jadi 2 tolak dengan 1. Dan darab dengan 315 tambah dengan 600. Dan kita akan dapat 915. Jadi kita telah membuktikan rumus yang kita buat ni adalah benar. Jadi jawapan kita akan tulis Y sama dengan 600 tambah dengan 315 X tolak 1. Kemudian kita menyatakan X itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita lihat pula soalan 2 Roman. Anggaran kos percutian Encik Jamal ialah RM3,500. Gunakan jawapan anda di B1, hitung bilangan bulan yang akan diperlukan Encik Jamal untuk menyimpan jumlah wang itu. Jadi di sini kos yang diperlukan adalah RM3,500. Jadi RM3,500 itu merupakan Y. Jadi kita gantikan Y. Kita akan ganti RM3,500. Kita samakan dengan 600 tambah 315 X tolak 1. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator di sini dan kita akan dapat X sama dengan 10.2. Jadi bermaksud Encik Jamal perlu menyimpan selama 10.2 bulan. Kalau dia simpan 10 bulan tak cukup. Tak cukup lagi 0.2 bulan. Jadi untuk nak cukupkan, tak genapkan bulan, dia perlu simpan selama 11 bulan. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Soalan A kita akan dapat 1 markah. Soalan 2 kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B 2 Roman, kita menggantikan nilai, kita dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 5. Jadual 3 menunjukkan pertandingan yang disertai oleh sekumpulan murid. Soalan A. Lengkapkan kemerajah van pada ruang jawapan. Kita lihat kemerajah van kita sini. Kita ada set mewarna, menyanyi dan juga memasak. Jadi kita akan isikan ruangan ini berdasarkan bilangan murid.
Kita lihat balik pada jadual tadi. Pertama sekali kita akan ambil bilangan murid yang menyertai ketiga-tiga pertandingan, iaitu mewarna, menyanyi dan memasak ada 5. Jadi di sini kita akan letakkan di tengah-tengah 5 di sini. Dan seterusnya kita akan tengok yang menjadi satu pertandingan. Dia ada perkataan sahaja di sini, iaitu menyanyi sahaja ada 6 orang. Jadi kita lihat pada ruangan menyanyi, kita letak di sini 6. Kemudian kita tengok lagi, mewarna sahaja ada 12. Jadi kita letak pada bahagian berwarna sahaja 12 di sini. Dan seterusnya, mewarna dan menyanyi ada 9 orang. Jadi ini adalah persilangan di antara mewarna dan menyanyi ada 9 orang. Kita lihat mewarna di sini dan menyanyi di sini ada 9. Kemudian di sini kita dah ada 5 di sini. Jadi kita akan ambil 9 tolak 5. Jadi kita akan dapat 4 di sini. Seterusnya, kita ambil memasak dan menyanyi ada 15 orang. Memasak dan menyanyi kawasannya di sini. Jadi 15 kita akan tolak dengan 5 yang ada di tengah-tengah tu. Jadi kita dapat 10 di sini. Seterusnya, kita lihat pula mewarna ada 30 orang. Mewarna di sini dia cakap mewarna, dia bukan mewarna sahaja. Kalau kita lihat mewarna, dia berada di kawasan ini 30 orang. Jadi kita akan ambil 30 tadi, tolak dengan 12, tolak dengan 4 dan tolak dengan 5. Dan kita akan dapat 9. Dan seterusnya, memasak kita ada 35 orang. Kita lihat memasak dia berada di kawasan ini. 35 orang tadi, kita akan tolak dengan 9, tolak 5 dan tolak 10. Kita akan dapat 11. Jadi ini jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya soalan B. Cari bilangan murid yang menyertai satu pertandingan sahaja. Okey, untuk mendapatkan murid yang menyertai satu pertandingan sahaja, kita ambil yang tidak bersilang. Iaitu kita ambil 12 tambah dengan 6 tambah dengan 11. Dan kita akan dapat 29. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman. Bilangan murid yang tidak menyertai kedua-dua pertandingan berwarna dan memasak. Okey, kata kunci di sini pertandingan berwarna dan memasak. Tidak menyertai kedua-dua. Jadi apabila tidak menyertai kedua-dua pertandingan berwarna dan memasak, iaitu berada pada kawasan di sini. Di mana 9 dan 5 ini menyertai pertandingan berwarna dan memasak. Jadi kita akan tambah 12, 4, 6, 10 dan juga 11. Dan kita akan dapat jawapannya 43. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Soalan B, 1 Roman, 1 markah. Dan soalan B, 2 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 6. Darjah 4 menunjukkan graf laju masa bagi sebuah kereta. Soalan A. Uraikan gerakan kereta itu di antara saat ke-20 hingga saat ke-25. Kita lihat di antara 20 dan 25 di sini, graf kita adalah mendatar. Untuk graf laju masa apabila mendatar, yang merupakan laju yang seragam. Jadi, penghuraian kita, jawapan kita adalah laju seragam. Kemudian kita lihat soalan B. Hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh kereta itu semasa pecutan dan nyah pecutan. Di sini kita kena kenal dulu di mana pecut dan nyah pecut. Jadi untuk pecut adalah berada pada masa 10 hingga masa 20. Itu berada di sini. Ini adalah pecut. Kemudian untuk nyah pecut berada pada masa 25 sehingga masa 50. Jadi di sini kita kena dapatkan jarak. Untuk mendapatkan jarak graf laju lawan masa, kita akan mendapatkan luas di bawah graf. Kita lihat luas bawah graf kita di sini, apabila dia pecut, dia berbentuk trapezium.
Kemudian bilanya pecut, graf dia berbentuk segitiga. Jadi kita akan dapatkan luas kedua-dua bentuk ini. Luas trapezium tambah dengan luas segitiga. Jadi untuk luas trapezium adalah 1/2 darab hasil tambah dua sisi selari, iaitu tambah 13 dengan 17 darab dengan tingginya adalah 10. Kemudian untuk segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapaknya kita ambil di sini 25 dan tingginya adalah 17. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 362.5. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan, kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 7. Jadual 4 menunjukkan maklumat tentang pelan polisi insurans Helen pada tahun 2022. Soalan A. Pada tahun 2022, Helen dimasukkan ke hospital dan kos rawatannya ialah RM1,050. Adakah syarikat insurans akan menanggung kos rawatan itu? Jelaskan. Jadi pertama sekali kita lihat dulu deductible. Deductible untuk polisi insurans Helen adalah RM1,500. Jadi untuk membolehkan kita mendapat perlindungan insurans, kita kena pastikan bahawa kos rawatan itu mesti melebihi RM1,500. Jadi di sini kos perubatan Helen adalah RM1,050. Jadi di sini syarikat insurans tidak menanggung kos rawatan itu. Justifikasinya kerana kos rawatan lebih rendah daripada deductible. Selanjutnya kita lihat soalan B. Helen telah menjalani satu pembedahan di hospital pada tahun 2022 dan kos pembedahan itu ialah RM29,900. Hitung kos yang ditanggung oleh Helen sendiri. Jadi di sini Helen yang kena tanggung sendiri, bukan syarikat insurans. Jadi kita akan lihat pula berkenaan dengan co-insurans di sini. Co-insurans di sini adalah 85-15. 85% ditanggung oleh syarikat insurans, kerana 15 akan ditanggung oleh Helen. Jadi di sini kita akan ambil 15% terdarabkan dengan kos rawatan iaitu RM29,900. Sebelum itu kita kena tolak dulu dengan deductible, sebab sebelum boleh claim insurans kita kena bayar deductible dulu. Maknanya kita ambil kos keseluruhan tadi, kita tolak dulu dengan deductible. Bila dah dapat jumlah tu, baru kita agihkan mengikut co-insurans. Jadi kita akan ambil 15% darab dengan 29,900 tolak dengan 1,500. Ini adalah kos yang ditanggung oleh Helen. Tapi kita kena ingat, sebelum Helen buat claim, dia kena bayar dulu deductible. Jadi deductible juga merupakan kos yang ditanggung oleh Helen sendiri. Jadi kita akan tambah dengan deductible 1,500. Dan kita akan dapat jumlah keseluruhan adalah RM5,760. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 8. Julia menjual makanan secara dalam talian. Pada hari Isnin, dia menjual X biji kari pap dan Y biji kek cawan. Jadual 5 menunjukkan maklumat tentang jualannya pada hari Isnin. Soalan A. Tulis satu ketaksamaan linear yang mewakili syarat 3. Kita lihat syarat 3. Syarat 3 di sini adalah bilangan minimum kek cawan yang dijual ialah 10 biji. Jadi di sini kita ada kek cawan dan juga kari pap. Jadi kat sini kalau kita lihat untuk syarat yang kedua, bilangan kari pap dia menggunakan huruf X. Jadi untuk kek cawan adalah Y. Jadi di sini bilangan minimum adalah 10. Bermaksud paling sikit 10. Jadi kita akan gunakan Y lebih besar sama dengan 10. Ini jawapan kita untuk A. Y lebih besar sama dengan 10. Seterusnya soalan B. Pada rajah di ruang jawapan, lengkapkan graf untuk mewakili ketaksamaan linear yang berkait dengan jualan Julia dan
X kurang pada sifar, Y kurang pada sifar. Lorekkan rantau yang memuaskan semua ketaksamaan linear itu. Jadi di sini pada ruang jawapan telah diberi kepada kita satu garis, iaitu X tambah Y sama dengan 50. Jadi kita kena lukis dua lagi garis yang belum ada, iaitu X kurang sama dengan 30 dan juga Y besar sama dengan 10. Kita ambil dulu X kurang daripada 30. Apabila X kurang pada 30, kita akan ambil garis Y sama dengan 30. Kita akan ambil garis X sama dengan 30. X sama dengan 30 berada di sini. Kemudian kita akan buat garis putus-putus di sini. Disebabkan dia tidak ada sama dengan di bawah. Ini adalah garis X sama dengan 30. Kemudian yang seterusnya adalah garis Y besar sama dengan 10. Kita akan ambil Y sama dengan 10. Dan garis ini kita akan buat garis penuh. Sebabkan dia ada sama dengan di bawah. Jadi kita ambil Y 10 dan kita garis. Buat garis solid di sini. Pastikan garis ini kita menggunakan pembaris. Kemudian seterusnya kita akan lorekkan kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini. Kita lihat garis yang pertama yang telah diberi kepada kita, X tambah Y sama dengan 50. Ketaksamaannya adalah kurang sama dengan. Jadi kawasannya berada di bawah. Kemudian garis yang kedua, X kurang daripada 30. Bila kurang, dia akan berada di sebelah kiri. Kemudian garis yang seterusnya, Y besar sama dengan 10. Besar berada di bahagian atas. Di sini kita lihat, kita ada 3 nak panah pada satu kawasan yang memenuhi ketiga-tiga syarat. Jadi jawapan akhir kita akan lorek di sini. Baiklah, kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan A. Kita menulis satu ketaksamaan, dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita melukis 2 garis lurus, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Kemudian kita lorekkan kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 9. Pelajar 5 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi ABC yang dilukis pada satu satah kates. Titik P, Q dan R masing-masing ialah titik tengah bagi garis BC, AC dan AB. Soalan A. Nyatakan sama ada segitiga APB dan segitiga BQC ialah kongruent. Justifikasikan. Jadi kita tengok dulu segitiga APB. Segitiga APB di sini ialah segitiga ini. Kemudian segitiga BQC adalah di sini. Kita kena garis BQ dan C di sini. Kongruent maksudnya adalah sama saiz. Jadi adakah kedua-dua segitiga ini sama saiz? Dan kalau kita lihat dan kita kira panjang sisinya, dia merupakan sama saiz. Jadi kita boleh nyatakan bahawa kedua-dua segitiga itu adalah kongruent. Kemudian nyatakan justifikasi, kita boleh nyatakan panjang sisi. Di sini kita boleh ambil contohnya panjang sisi AB di sini adalah sama dengan panjang sisi BC. Kerana AB dan BC adalah setara. Ataupun kita boleh nyatakan panjang sisi yang lain. Contohnya panjang tapaknya. Tapak BP sama dengan panjang CQ. Jadi kita boleh tulis mana-mana satu. Di sini cikgu akan tulis AB adalah sama dengan BC. Selanjutnya soalan B. Segitiga PQR ialah imej bagi segitiga ABC di bawah satu transformasi tunggal. Huraikan selengkapnya transformasi itu. Kita lihat untuk segitiga PQR. Segitiga PQR kita lihat di sini ada di sini. Kita sambungkan titik P, titik Q dan titik R. Ini adalah imej bagi segitiga ABC. Di mana ABC adalah segitiga yang besar ini. Jadi di sini ada perbezaan saiz. Bila ada perbezaan saiz, dia merupakan pembesaran. Bila ada pembesaran, kita kena dapatkan faktor skala itu K dan juga titik pembesarannya. Jadi kita lihat dulu titik pembesaran. Jadi untuk dapatkan titik pembesaran, di sini cikgu padam dulu, lukis balik. Ini adalah imej dan ini adalah objek. Untuk mendapatkan titik pembesaran, kita akan sambungkan bucu yang sepadan.
Iaitu A di sini sama dengan sini garis. Kemudian titik R itu dengan C. Kemudian titik R dengan C, garis. Kemudian Q dengan B. Jadi ada pertemuan kesemua garis itu berada di sini. Jadi ini adalah pusat pembesaran, iaitu 3, 2. Kemudian kita menyatakan pula faktor skala, iaitu K, di mana K adalah image per dengan objek. Dan kalau kita lihat di sini, image dan objek terbalik. Bila image ataupun objek terbalik, bermaksud faktor skalanya akan jadi negatif. Bahawa tanda negatif itu membawa maksud image-nya terbalik daripada objek asal. Jadi kita akan tulis negatif apabila kita dapat nilai K tadi. Jadi kita ambil image. Image di sini lebih kecil. Kita lihat, kita ambil sisi yang boleh kita kira. RQ. Okay, RQ ni, dia adalah dua kotak. Di sini kotak penuh. Okay, dua kotak, dia sepadan dengan BC. BC kita ada 1, 2, 3, 4. 4 kotak sama dengan 2/4. Kita permudahkan jadi 1/2. Ini jawapan akhir kita untuk K adalah negatif 1/2 disebabkan imejnya terbalik berbanding dengan objek. Jadi jawapan akhir kita untuk soalan ini, kita boleh nyatakan adalah pembesaran pusat 32 K sama dengan negatif 1/2. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, kita nyatakan pembesaran, pusat dan juga K, kita akan dapat 3 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 10, soalan terakhir dalam bahagian A. Jumlah pendapatan tahunan Puan Ilham pada tahun 2022 ialah RM69,200. Jadual 6.1 menunjukkan maklumat yang berkaitan dengan pengiraan cukai pendapatan Puan Ilham. Soalan A. Puan Ilham mengira pendapatan bercukainya dengan menolak jumlah amount dalam jadual 6.1 daripada jumlah pendapatan tahunannya. Adakah langkah pengiraan yang betul? Jelaskan. Jadi untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita akan ambil pendapatan tahunan tolak dengan pelepasan cukai dan pengecualian cukai. Jadi di sini Puan Ilham dia tolak sekali dengan rebat cukai. Jadi pengiraan Puan Ilham adalah salah. Justifikasinya kerana tak perlu tolak rebat cukai. Seterusnya soalan B. Dengan menggunakan jadual 6.2, kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2022, hitung cukai pendapatan yang perlu dijelaskan Puan Ilham pada tahun itu. Pertama sekali, kita akan ambil pendapatan bercukai. Kita ambil pendapatan tahunan di sini diberi pada kita 69,200 tolak dengan 18,500 tolak dengan 470. Dan kita akan dapat pendapatan bercukainya adalah 50,230. Kemudian kita lihat jadual. Kedudukan pendapatan bercukai Puan Ilham berada pada baris kedua ini. Kita akan ambil untuk 50,000 yang pertama, Puan Ilham kena bayar RM1,800. Kemudian untuk baki, kita akan darabkan dengan 13%. Jadi kita tambah 50,000 yang pertama, 1,800 ni, tambah dengan 13% yang baki tadi. Di sini kita akan ambil 1,800, kita tambahkan dengan baki. Iaitu kita tolak 50,230 ni, tolak dengan 50,000. Darabkan dengan 13%. Kita akan dapat cukai yang dikenakan kepada Puan Ilham. Kemudian untuk mendapatkan cukai yang seterusnya, kita kena tolak rebat. Rebat di sini diberi pada kita adalah 1,260. Jadi kita dapat yang ini, kita akan tolak dengan rebat 1,260. Kemudian kita akan dapat jawapan akhir kita RM569,90. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, kita mendapatkan jumlah pendapatan bercukai 1 markah.
Kemudian langkah pengiraan, untuk pengiraan cukai ini sekali dengan kita tolak dengan rebat, kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 5 markah. Baiklah, sampai sini saja dulu untuk video kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih belajar dan jumpa lagi.